On. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okey, warahmatullahi selamat wabarakatuh. datang. Kalau ada sahabat-sahabat dah masuk dan bersama saya hari ini iaitu kita merupakan sambungan. Ini sesi yang kedua, sambungan tengah hari tadi. Jadi cuma kita ada juga seorang lagi tetamu. Sama ada boleh masuk atau tidak tak tahu, tapi kita dah jumpa. Jadi tadi kita bersembang dalam bahagian pertama. Ini sambungan pekan kedua, masih saya dalam landasan yang sama. Mungkin pendekatan yang slightly berbeza lah. Jadi pada sahabat-sahabat yang masuk, tolong share sebab lepas ni kita akan convert untuk YouTube. Pada sahabat-sahabat yang telah masuk, saya ingin maklumkan benda ni kita buat dalam YouTube. Please subscribe dalam YouTube so that dalam tu lebih kurang 80 tajuk-tajuk yang mana relevan untuk keusahawanan, kepimpinan, untuk coaching, mentoring, developmental coaching, how to do focus, how to do the goal dan what not, semua ada di situ. Jadi yang mana dapat masuk, saya ucapkan tahniah dan tolong share-sharekan pada kawan-kawan kita. So bersama-sama saya hari ini iaitu sahabat kita, cikgu, dulu saya seorang cikgu lah, konsultan dan juga trainer dan juga coach, iaitu Cikgu Adlan Maharin. Jadi seperti biasa kami akan bincang berhubung dengan tajuk iaitu kepimpinan untuk melaksanakan perancangan bisnes 2, sambungan. Ini kita nak cuba masukkan dalam bentuk praktikal. So gambar saya clear ke Cik Samsul? Boleh. Clear pada tadi, pagi tadi punya? Daripada tadi ni lebih clear lah. Okey, line nampak betul juga sini. Sana tak hujan lah, sini nak hujan ni. Tempat you macam mana, okey tak hujan? Setakat ni okey. Okey Belum lagi. Okey, alhamdulillah. Redup sikit. Redup sikit Okey, kepada sahabat yang dapat masuk, saya ucapkan terima kasih. Samsul masuk, dia masuk handphone je Samsul. You dah masuk ini depan laptop. Okay. Depan laptop ni. Okey, Tina terima kasih dan Asno Full pun masuk. Saya ucapkan selamat datang yang dapat masuk. Mungkin sahabat-sahabat kita dah malam masuk. Tak apalah, kita macam seperti biasa, saya akan buat sikit perkenalan. Hari ini kita akan sambung balik. Kalau tengah hari tadi pukul 12, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube yang sudah dah masukkan, kita cakap kepimpinan untuk melaksanakan perniagaan peringkat pertama. Hari ini peringkat kedua, bracket 2. Dia kata sambung. Tetapi kita cuma akan cakap around setengah jam juga. Sekarang ni 5.30. Lebih kurang 5.45 ataupun lambat pun pukul 6. Okay? Pukul 6 kita berhenti. Kita tak mau drag. Kita nak go straight because sama saya ni kita nak cakap tentang praktikal. Mudah-mudahan kita boleh share lah sesiapa yang dapat datang ni. Mungkin sesuatu untuk kebaikan bersama. Tadi kita bincang macam mana sesuatu melihat daripada adanya keadaan bagi kita yang bisnes. Sekarang ni semuanya orang kata kalau ikut cara pemikiran, cara perjalanan macam lama dulu mungkin boleh bergerak tapi tak sepantas, tak selaju. Semua dah berubah, environment dah berubah. Okey, hasil daripada bincang tengah hari tadi Cik Samsul. Apa yang you rasa kritikal dan apa yang you rasa something that yang you rasa you nak tonjolkan sebagai sambungan pada tengah hari tadi. Sila Cik Samsul. Sementara tunggu sahabat kita seorang lagi nak masuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada yang tadilah yang part 1 tadi tu. So sesuai dengan tajuk tu, leadership for non-leaders dalam konteks business. Right? Yang mana usahawan yang apa yang saya selalu hadapi lah, usahawan dia panggil micro usahawan ni. Kebanyakannya baru-baru yang bermula ni mereka lebih melihat kepada sales saja. Dan ramai usahawan muda yang mampu membuat marketing, sales yang boleh mencapai jualan hingga ratusan ribu, jutaan. Tapi dia punya isu dia tak bertahan lama. Kan dia
tak sustainability tu. Dan bagi yang sustain pula tak boleh nak catch up dengan perubahan yang berlaku yang cepat. Bila sudah terlalu kukuh kan. Jadi maksudnya usahawan yang baru ni, terutamanya yang mikro ni, perlu tahu ke mana nak bawa perniagaan tu. Bukan sekadar nak kejar sales, volume kan. Jadi bila cerita tentang sustainability ni, dia dah bukan cerita semata-mata marketing lagi dah. Maksudnya kena fokus pada internal proses tu, business process. Kan. So bagaimana nak lebih structured, lebih systematic, lebih teratur, lebih tersusun supaya daripada situ hasil dia, cost tu dapat di optimizekan cost. Di samping kebolehan usahawan yang memang dah pandai marketing dengan sales tu. So you melihat sesuatu, you rasa peranan sales tu ada, tetapi ada juga area lain perlu juga dibagi perhatian mungkin. Yang kedua mungkin apa yang you cakap tadi, bagi mereka yang berpengalaman, mungkin dia rasa sesuatu yang mereka boleh membuat sesuatu nak meningkatkan sama ada to sustain. At this moment memang susah nak meningkatkan, cuma to sustain. Jadi sustainability itu terletak beberapa faktor. Satu, kalau orang dah lama dalam pasaran, mungkin dia ada cara jalan lain lah untuk orang kata untuk meningkatkan perniagaan dia. Yang mana tadi saya dah sebut setengah syarikat tu dia remodeling. Dia start, dia buat the new model, remodel. Dia buat model lain langsung bisnes dia yang mana tak ada kaitan dengan apa dia buat dulu dengan sekarang. Tapi bagi syarikat yang berkemampuan. Jadi berhubung yang Samsul kata tadi, memang terdapat apa yang cakap tadi, memerlu juga bukan saja melihat pada di luaran tapi di dalaman. Jadi dalam bentuk tu saya masih lagi orang kata nak cari satu kaedah bagaimana. Kalau melihat kebanyakan orang-orang kita yang dah berjaya ni, memang dia orang berkebolehan buat sesuatu, nak menentukan apa yang kita katakan yang dia orang lalui ini sebagai slow down dan sebagainya. Bukan dia orang yang slow down, tapi keadaan menyebabkan berlaku sesuatu. Maka di situ saya kata memerlukan kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman ni dua. Satu, diri kita sendiri sebagai usahawan. Kedua, kekuatan dalaman dalam syarikat kita sendiri. So dalam syarikat sendiri termasuklah you punya cara, you punya cash flow, teknik dan sebagainya. Tapi bagi saya, first we have to handle how we take care of ourselves. So kalau dalam bidang tu, macam mana Samsul nak kaitkan kekuatan diri dengan kekuatan organisasi yang dia kendalikan, sama ada sebagai usahawan ataupun businessman dan sebagainya. Apa yang perlu ditekankan? Bila sebut tentang organisation ni, sebenarnya jentera utama ialah orang dekat dalam organisasi tu. Tim dekat dalam organisasi tu. Daripada dia punya leaders dan keseluruhan tim. Boleh jadi technical issue maybe dah okay, dah in place. Sistem dah ada. Tapi kalau manusia dekat dalam tu, okay, tidak capable, incompetence, tidak ada daya drive yang betul, dan leaders tidak tahu ada tujuan yang betul dan tidak mampu deliver message kepada keseluruhan tim organisasi untuk membawa organisasi ke satu arah, maka dia akan jadi bercelaru, dia akan jadi stagnant, bottleneck akan banyaklah isu kat dalam tu. Jadi sebenarnya let's say kita anggapkan technical issue dah okay. Maknanya orang dekat dalam tu, adakah dia mampu carry, membawa segala mesej organisasi itu ke arah hala tuju yang telah ditetapkan. Maknanya faktor kemanusiaan tu sendiri perlu diambil kira juga. Jadi langkah pertama buat permulaan mungkin apa yang you maksudkan ialah sebab tu saya ada bagi talk bagaimana nak letakkan matlamat ataupun objektif sampai ada peringkat advance. Kalau ada juga YouTube dah saya buat, memang betul. Jadi meletakkan matlamat tu dia selalu kena update juga.
Itu saya kata, matlamat tu walaupun ada, matlamat tu kita dia jadi macam moving target. Long term and short term. All this inspiring to you. Kalau matlamat itself to be inspiring. Matlamat sesuatu yang alive. Dia connected to the daily or monthly whatever it is. Because matlamat tu will keep you moving forward. Jadi kalau you ada macam kita sebut tadi, growth mindset. Bila ada growth mindset, dia selalu update information dan sebagainya. Dan melibatkan sustainability yang you cakap tadi, dia boleh dapat tahu sekurang-kurang 6 bulan sebelum benda tu jadi efektif. Alright, kekuatan dia. Jadi dia dapat mengetahui kedudukan marketing dan sebagainya. Walaupun kita seorang entrepreneur biasa, kalau benda tu dah jadi kebiasaan, maka dia boleh detect. Jadi yang you sebut tadi juga, daripada selain daripada kekuatan usahawan ni, nak meletakkan matlamat tu sendiri, dia perlu juga ada dapatkan bantuan matlamat. Maksud dia can maintain dia punya matlamat, tapi try to understand what dia punya matlamat dengan pasaran di luar, di mana dia berada segala matlamat tu. Kadang-kadang kita tak matlamat tu boleh menyebabkan kita tak boleh berkembang. Ini matlamat tu. Sebab mungkin kita tak take into consideration the present status. Sekarang mungkin kita tak dapat mengetahui apa sebenarnya keadaan suasana. Di samping dalam menjalankan perniagaan harian, salah satu kita tugas yang menentukan bahawa kita buat benda tu dengan harapan insya-Allah boleh berkembang. Apa cadangan, apa jenis perniagaan macam mana yang you nampak? Contoh yang mencerminkan benda yang you cakap tadi tu. Bagi contoh, senang sikit kita boleh kupas sikit. Okay, basically apa-apa sahaja perniagaan yang selagi relevan dengan permintaan. Dan apabila dia fit, model dia fit dengan perubahan yang ada, dia boleh sustain. Malahan boleh berkembang. So contohnya kalau macam banyak company besar yang tutup macam Toys R Us kan. Kalau yang contoh paling klasik macam Kodak lah. Kenapa dia tak boleh sustain? Disebabkan dia tidak menyesuaikan diri dia tu dengan perubahan dan trend kan. Dan bila tengok balik dia punya root cause dia berbalik kepada manusia, terutamanya leaders dalam organisation. Kadang-kadang yang frontliner dah beritahu, dah sampaikan message, kita perlu buat perubahan begini kan. Kalau contoh Kodak tu daripada yang foto tu kepada digital. Tapi disebabkan oleh complacent leaders dalam organisation tidak mahu menerima kan. Jadi itu yang menyebabkan tak boleh sustain lah kan. Dan terutamanya bagi leaders, founders. Saya suka sebut perkataan founders bagi usahawan baru ni kan. Founders tu sendiri, kita bukan tentang masalah organisasi, tetapi masalah diri, isu diri founders tu. Adakah dia mampu carry? Kan? Adakah dia sendiri maksudnya clear dengan matlamat tu, dengan hala tuju tu. Betul. Jadi ini ingat saya balik dalam minggu sudah saya ada cakap specialty onlyness, keistimewaan bagi seseorang tu. Diri orang tu sendiri ada keistimewaan kalau dia tahu. Berdasar apa yang cakap tadi tu, you kata dia entrepreneur misal. Macam you cakap tu mesti mengetahui kemampuan kebolehan dia. Dan you ada sebut juga tadi menyebab saya teringat balik ada satu syarikat. Okay? Syarikat ni perniagaan biasa saja. Tapi the owner dia so entrepreneurs. Usaha dia dia punya tuan punya syarikat tu seorang usahawan yang mana dia menggalakkan orang-orang yang bekerja dengan dia belajar lagi. Dia menggalakkan orang dia buka bisnes sendiri. Right? Tetapi daripada situ dia punya perniagaan berkembang. Okay? Dia punya sale goes up because dia tanam satu sifat kesedaran pada pekerja dia bahawa apa yang dia buat sekarang ni bukan saja untuk berikan syarikat tapi untuk diri dia. Sebab toke tu akan bagi, kalau dia nak pergi training, dia hantar pergi training. Kalau dia rasa dia nak buat sendiri, dia support buat sendiri. So itu yang kata inside organisation tu sendiri mesti ada intra. Ingat? Dia mesti ada entrepreneur. Dalam sifat dalaman. Itu dalaman syarikat. Dan bagi diri dia tu pula, dia bagikan satu motivasi
dalam bentuk harian, macam mana dia berinteraksi dengan orang dia. Yang kedua, bagaimana dia dapat good feedback daripada orang kerja, because dia ada frontliner. Macam lah, dia orang bagi, macam dia go again yang you cakap, setengah orang bagi tahu macam Kodak, dia tak mau terima kan digital at that time. Saya baca buku tu, dia panggil No Focus, buku dia tu. Saya beli buku dia, saya dah baca. Pasal apa dia gagal lah. Buku tu ditulis on journalist. Dia buat kajian, saya baca. Jadi berbalik yang saya cakap tadi, bila seorang usahawan tu sendiri di dalam organisasi dia ada intrapreneur, maka insyaAllah lah dia orang kata on the right tracks. Dalam erti kata kalau dia tu ada growth mindset, syarikat dia akan terus berkembang. Dan di samping tu dia create more usahawan, they are not competing to him, complementary kepada bisnes dia. So secara langsung dia jadi satu anchor, badan induk yang menggalakkan. Macam dulu, banyak juga yang buat dengan saya jadi usahawan. Okay, yang mana coach, dia pun buat usahawan, dia buat coach. Jadi kita interrelated, kita coordinate dan bekerjasama. So kataan tu bukan sekadar mencerita, it's a reality. Alright, kewujudan intrapreneur dan entrepreneur is sangat diperlukan, sebab di dalam kita ni mesti ada kan kata sifat-sifat ataupun ciri-ciri landasan menuju kepada entrepreneur. So intrapreneur is the first step before they become entrepreneur. So macam mana? Okay. Ya. Ini pun satu isu apabila superior dalam organisasi. Okay. Founders ataupun dia punya middle management lah. Managerial. Bila staff bawahan mengemukakan satu idea baru, jangan anggap itu sebagai satu macam ancaman, kan, ataupun maksudnya nak sekat potensi, tak. Yang sepatutnya kita kena anggap itu sebagai satu rahmat, satu potensi yang elok dikembangkan, dan galakkan perlu diberi supaya organisasi akan berkembang dengan lebih rancak lagi. Kan? Sekiranya tidak apa yang dicadangkan tu tidak ada dalam KPI. So apa yang sepatutnya perlu dilihat sebagai ini boleh jadi satu entiti baru. Kan? Dalam organisasi somehow gerakan diberi supaya ia mendatangkan hasil yang menguntungkan keseluruhan organisasi. Kan? Jadi daripada situ galakkan diberikan. Jadi ini perlukan growth mindset lah. Kan? Sebab itu bagi individu yang fixed mindset dia takkan nampak benda ni. Jadi sebab itu perlukan latihan, coaching, mentoring, training dan sebagainya supaya menggalakkan growth mindset. Bila organisasi ada growth mindset, maka knowledge management boleh dilaksanakan, kan? Knowledge sharing boleh dilaksanakan. Jadi organisasi itu akan berkembang rancak. Ya. Dan memang kalau itu yang saya melihat, dan begitu juga beberapa industri yang mula mengamalkan ni. Kalau big organization, dalam big organization, bagian corporate body dia panggil sekarang ni, dia panggil DDO, Deliberately Developmental Organization. Iaitu macam di US yang EXO company banyak lah, exponential organization banyak menggunakan praktis amalan macam ni. Yang mana tiap-tiap kerja tu dia anggap they are also all the time improving themselves. Mereka tak perlu control mereka sangat, but they meet the target. Dan kesilapan yang mereka buat tu merupakan satu proses pembelajaran untuk meningkatkan diri dia dan juga meningkatkan productivity. Yang kedua, because semua yang datang ni digalakkan use their own technique, your own way, as long as they make their punya set of objective given to them. So setengah tu dia tak pergi office pun dah, dia buat kerja dia dah office dan sebagainya. Kita yang tak pergi kerja office ni kerana COVID kita tak boleh pergi. Tapi dulu dia pada berlatih macam tu. Salah satu macam Google, Google dan sebagainya. So Deliberately Developmental Organization ni memang satu organisasi sekarang ni yang melahirkan banyak entrepreneur. Dan daripada situ dia orang keluar buka sebahagian pada tugas dia balik, sub balik benda tu, supply balik kepada main organisation. Jadi kalau dulu kita ada anchor, kita pakai apa? Perniagaan yang pakai macam buat furniture apa semua kan, dia ada
central contractors kan yang mana supply, dan di bawah tu dia ada banyak manufacturer feedback kan. Sekarang ni kalau kita tengok macam tu sekarang ni, setengah syarikat-syarikat yang dulunya berkembang sekarang pun dia dah buat dalam bentuk tu. Jadi menurut kata dia reduce cost, more effective and easy to tukar. Nak change permintaan pun mudah. Jadi benda-benda macam ni memanglah kalau boleh usahawan kita dedah dalam bidang ni, bahkan mereka lebih hebat. Dia orang tahu on their own specialty. Macam saya berjumpa juga dengan 2-3 syarikat yang berpersolekkan, right? Persolekkan ni memang banyak lah. Saya ingat dia punya turnover bilion besar lah. Yang saya jumpa yang kecil dan besar dan sebagainya, sampai dia buka satu school pula, sekolah kecantikan, mungkin dulu MLBK ataupun dalam SKM dan SKM pula ada panggil PPL, pegawai luaran kan, dan sebagainya. So dengan ada teknik-teknik macam ni, cuma cara macam mana nak bagi ascent realization, kesedaran kepada peserta, kepada organisasi, sebab tu terletak pada tuan punya. Kalau mereka accept, okey. Kalau mereka tak accept, dan benda tu tak boleh berkembang. Yep. So nampak kaya kawan kita ni tak boleh masuk ni. Seorang lagi. Kawan kita yang saya ingat nak masuk ni Din Rahman, tapi mungkin dia tak boleh masuk atau ada isu apa. Nampak dia tak mari. So daripada sini, kalau sahabat-sahabat yang ada di depan saya ni, saya tak tahu berapa orang ada. Saya ingat terima kasih kerana sahabat datang. Kita dah cakap lebih kurang dah 20 minit. Kita hanya cakap dalam 30 minit atau 35 minit. Jika anda tuan-tuan dan perempuan ada idea, please tulis di Facebook. Nanti saya akan bawa sebagai pembincangan. Yang kedua, kalau tuan-tuan dan perempuan rasa ada sesuatu soalan, pertanyaan yang nak tanya, insyaAllah kita sama-sama bincang. Untuk kami bukan pakar. Kami tak pakar. Kami pun cuma pun nak cari jalan juga macam mana kita nak meningkatkan jenis-jenis perniagaan. Perniagaan nama sama, tapi cara corak perjalanan terletak pada kemampuan diri masing-masing. Sebab cita rasa masing-masing tertakluk pada dia punya development stage, di tahap mana kemampuan dia. Jadi saya welcome lah sahabat-sahabat yang mana yang hadir ni, tolong share sikit apa yang you rasa you perlu nak mengetahui, ataupun you nak ketahui, you boleh tanya, ataupun you nak sumbang pun kita izinkan, sebab this is the platform yang kita buat, mudah-mudahan sama-sama dapat benefit. So Samsul, kalau lihat daripada segi services pula macam mana, daripada business services, consultancy dan lain-lain lah, macam mana, apa yang you nampak yang ada perubahan dan perlu ditingkatkan dan sebagainya? Kalau services pun sama juga dengan produk. Cuma bentuk dia sajalah. Services, baik services ataupun produk pun dua-dua nak sampaikan nilai kepada pelanggan ataupun klien. Kalau katalah kita sebagai trainer ataupun consultant, sama juga perlu ada growth mindset untuk memenuhi keperluan klien berkenaan. Kalau macam seorang services, katalah sebagai seorang consultant, klien itu menghadapi situasi teknologi yang cepat berkembang. So jika konsultan tidak ada knowledge atau kapasiti untuk membantu klien dalam menghadapi senario yang cepat berkembang ni, berubah ni, jadi seseorang konsultan ataupun trainer tidak akan dapat memberi nilai yang betul kepada klien, kan? So diri founder, terutamanya diri founder tu sendiri, bagaimana selain daripada ilmu teknikal, daripada konten, bagaimana untuk membantu klien itu menyelesaikan diri klien, menyelesaikan bisnes satu hal, menyelesaikan diri founder tu satu hal lagi. Ada dua benda, kan? Dia ada beza. Jadi bagi situ yang memerlukan coaching, because coaching ni is dari inside out. Dia bermula pada drive pada diri kita sendiri, mencari jalan nak meningkatkan sesuatu. Sebab tu dia menggunakan third party yang bantu dia, sama ada coach ataupun mentor dan consultant. Jadi benda-benda ni tertakluk kepada kemampuan kemudian seseorang untuk berfikir dan mencari alternatif. Memang betul macam you kata, the person who is doing the business that is more important than the business.
Sebab he knows how important is the business kat dia. Jadi kalau kita yang tunjuk kat dia, macam kita orang kata, you can bring the horse to the river, to the water. Kita tak boleh paksa dia minum. Macam tu juga. Jadi kalau kita bagi banyak input, bagi data sampai penuh information, dia tu macam tu juga tak berubah. Because data tu doesn't open up dia punya mind. Sedangkan Allah kata dia takkan ubah nasib seorang kaum tu, dengan kaum tu ubah nasib sendiri. Maka berterah pada situ, kadang-kadang kita bagi suatu kursus yang menempel saja kepada dia. Banyak orang kata jadi professional seminar gurus, jadi professional mengikuti kursus. When come to doing, dia tak interested. Jadi knowledge is good, but knowledge that can help you to develop your interest, that can prolong, can increase the milestone apa yang you buat sekarang ni kepada satu tahap yang bukan saja you berjaya, you boleh membantu orang lain sama-sama berjaya. Because of course, if you can do that, you are already successful. Because successful itself is very subjective. Okay, not necessarily you make a lot of money, successful. It can be anything. How you define yourself, how you define successful, that's how. So benda semua terletak pada diri individu tu. Maka bila kekuatan individu tu okay, resilient, there's no problem. Selalunya usahawan ni resilient, jatuh naik, perkara biasa. Tengah orang kalau jatuh tak naik-naik lah. Jadi atas kekuatan tu. Tapi kadang-kadang kita kata macam tu, sedang yang orang yang buat bisnes pun kalau dia tengok orang tu gagal sekali, orang kutuk dan sebagainya. So kita punya masyarakat pun kena ada semua pandangan yang sama macam kita maksud. Kalau orang kata langkah pertama buat, gagal is process to success, kan? That's what we say. But in reality tak berlaku. Tetapi benda ni pun telah pun berlaku di dalam DDO, Deliberately Developmental Organisation. Ataupun dalam zaman satu organisasi kecil, dia ada intrapreneur di dalamnya. Okay, maka di situlah tiap-tiap seorang akan berkembang membuka organisasi lain. Bertrust apa yang you cakap. Lagi satu berhubung dengan keadaan sekarang ni, kebanyakan orang bila dia terlampau heavy, focus on certain thing, dia tak boleh buat banyak benda. Itu merupakan how we manage ourselves. So termasuk juga kita ni macam saya pun. Those are the things that you have to overcome. So daripada sudut konsultansi macam mana pula Cik Samsul? Okay, konsultansi ni dia memberi khidmat khidmat dalam bentuk nasihat, lebih kepada teknikal sebenarnya konsultansi ni. Dia adalah maksudnya membantu founder tu daripada faktor luaran, daripada luar ke dalam diri dia. Dia berbeza dengan coaching lah. Coaching ni daripada dalam ke luar, kan? Maksudnya dia akan in terms of konsultansi ni penting juga bagi founder untuk dapatkan konsultansi. Daripada situ dia akan dapat lihat sudut-sudut teknikal lah. Tapi untuk bagi founder, diri founder tu sendiri, pembangunan diri dia daripada sudut pembangunan emosi dan juga kognitif dia, yang itu perlukan kepada coaching sebenarnya. Setelah kita beri pelbagai input, new knowledge, jadi untuk implement, untuk membawa segala input, knowledge, skill ke arah satu hala tuju yang baru, yang itu memerlukan pembangunan dalaman diri. Betul? Founder tu. Betul? Pembangunan ni itu yang dikatakan macam kita ni, macam kita buat developmental coaching, dia goes to inside out. Sebab kita bukan so much to coach, asking them to find the solution, asking them to think how to find a solution. So how to think tu sebahagian daripada satu usaha, daripada dua bentuk, sama usaha dia sendiri, kedua usaha bantuan dari orang lain untuk bagi dia kesedaran. Maka kesedaran datang kepada diri dia tu merupakan langkah pertama yang terbaik, because kesedaran tu menentukan menjaminkan kekuatan untuk dia terus-menerus melaksanakan apa yang ingin sampaikan. Sebab kadang-kadang when kita ada seandainya sesuatu mudah kita uruskan, tetapi kalau kita tak ada pengalaman, benda yang banyak tu menyusahkan balik kita buat. That's the issue. Bila berkembang syarikat, diri kita tak berkembang, then it's going to be another issue. Diri kita tak berkembang, niaga berkembang, then ada gap.
sama jugalah. Jadi benda yang kita cakap ni mungkin bukan biasa tapi it's reality. Saya tak boleh pergi zoom pada specific case ya. Mungkin next session kita berterang. Jadi more of open up more ideas to understand when we are in difficulty, what is happening to us. That means kita subject to kita duduk dalam suasana yang mana kita tak nak buat apa. Kita macam kata terpaku tak nak buat apa. Jadi kita kena cari somebody else to help us, coach kan, mentor kan, consultant dan sebagainya. So sebelum saya sambung lagi, yang mana sahabat yang datang ni, terima kasih, saya tengok ada seorang dah mula share. Okay, walaupun apa you share lah, lepas ni kita akan masukkan ke dalam YouTube. Jadi minta tuan-tuan nanti tengok balik, tolong subscribe YouTube sebab kalau YouTube tu mudah, boleh tengok ulang-ulang. Kalau dalam Facebook, one you buat ni, dia habis, dia tak susah kita nak cari balik. Jadi saya ucapkan terima kasih lah pada saya difahami apa yang share tadi, yang share kita punya talk ini. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, sila kemukakan, kami masih bercakap. Sila Syed Samsul, what come to your mind now? You look ready to speak. Now kat Penang lah. Jadi macam yang saya sebutkan tadi, dua benda sebenarnya. Isu dalam organisasi, isu diri founders tu sendiri, diri leaders tu. Kan? So bila kita beri input, kita dapat membantu menyelesaikan masalah bisnes. Ya. Kan? Itu melalui consultancy training. Tapi belum tentu dia dapat membantu isu diri founders tu sendiri. Ya. Kan? So diri founders tu ada dua sudut lah. Dari segi emosinya dan juga kognitif. Kan? Social emosi dengan kognitif. Jadi untuk membantu dari sudut ini, perlu diadakan coaching. Yang ini perlukan coaching. Okay. Jadi kalau dalam bentuk training, mentoring, consulting, dia mendapat jawapan. Jawapan panduan hala tuju. Setelah mendapat jawapan, maksudnya menambahkan konten dan konteks. Tetapi setelah mendapat itu semua, usahawan tu sendiri yang perlu tahu bagaimana nak membawa semua elemen ni ke arah hala tuju. Yang ini perlukan pembangunan social emosi dengan kognitif lah. Yang ini yang perlukan coaching ni. Personal coaching, one to one. Ya. So inilah walaupun sekarang ni at this time, walaupun orang memerlukan, masih juga coach kena pastikan bahawa benda yang dia jumpa itu benda real, right? Betul-betul dia benda. Kadang-kadang tu waktu tu saja dia tersesak. Right? Because sometimes benda tu nomor important. Itulah kalau dia jumpa dengan coach ataupun coach, dia mudah bincang. Dia kena dapat kepastian decision yang nak buat. Macam Samsul kata tu betul. Kalau orang tu ni berkendak, dia cari masa, dia ruangkan masa untuk matlamat tu. So itu mustahak. Langkah pertama, itu tugas orang coach pula akan bercakap dengan dia untuk mendapat kepastian bahawa dia sangat betul-betul memerlukan coach. Sehingga orang halfway nanti dia tak akan continue. Kadang-kadang mungkin dia rasa yang ni bila jumpa coach kita tak boleh test. Bila sembang dengan coach, pertama sembang dengan dia pun memang go to the reality already. Dia bukan mai kita test dia buat, bukan begitu. Coaching tak macam tu. Kalau dia nak test memang baik tak usah buat lah. Bukan dia nak test, because dia nak kena ada komitmen. Coach ada komitmen, klien yang jadi coaching dia pun kena ada komitmen. Jadi ambil coaching ni ialah is a professional connection, yang mana coach dan coachee sit down, trash out a lot of things, helping each other. Helping the client. So kalau lah yang datang tu dengan atas kesedaran dia sendiri, maka berkekalan lah perkhidmatan yang dia minta. Right? Dan mungkin yang tu kena perlukan, sebab kalau halfway dia cakap masalah, dia dah lose focus daripada apa yang bincang sebelum nak jumpa coach, dah selepas jumpa coach. Mungkin dia punya matlamat tu dah lari dah. Dia orang kata dia punya landasan dah terkeluar. Yang tu kena pasti dulu. Sebab tu dia untuk coaching, dia akan ada interview dengan orang tu, bincang, orang tu nak faham dia punya tahap mana dia ada, how sincere dia punya, dari segi social emotional dia, dari segi dia punya kognitif dia, apa yang sebenar dia kena. So kita boleh tahu sikit sebanyak. Itu orang kata pembangunan
yang boleh bincang apa yang berlaku sekarang. Sebab banyak setengah usahawan dah lesu lah. Orang dah yang season tu dah lesu. Bukan lesu, memang kita pun kalau letih kita tak boleh buat apa. So dia nak kata reboot, dia kena update. Sebab tu setengah orang dia berkeluarkan sikit kewangan dia, dia pergi jumpa coach. Macam-macam coach lah, ikut suka masing-masing lah. Itu yang kaedah yang ada sekarang. Jadi kalau ada kemampuan, dah ada knowledge, dia pergi situ. Yang lain, saya tidak ada apa. So sekarang ni dah pukul 6, Cik Samsul. Betul, pukul 6 lah? Ya, betul. Okay. Pukul 6. Saya tak nampak ada apa-apa. Cik Samsul ada nampak apa-apa? Siapa tanya apa-apa kat tadi? Tak ada? Tak ada. Okey, kita ada tetamu seorang lagi, iaitu Din Traman, tak mai. Tak apa, it's okay. Saya dah hantar dia punya invitation. It's okay. So Alhamdulillah, kita dah cakap dah setengah jam, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana rasa benda ni bagus, you can share. Tuan-tuan tunggu lagi masa sejam lagi. Kita akan upload kita punya YouTube yang mana tuan-tuan boleh tengok dan boleh share lagi. Jadi untuk tuan-tuan perempuan, apabila dapat YouTube tu harap subscribe. Banyak situ, ada lebih kurang 80-70 topik yang relevan yang saya dah sebut dan juga Cik Samsul sebut tadi. Ada separate title topik yang relevan. Jadi itu pun merupakan satu pembelajaran yang kita boleh dapat. It's a free of charge. There's no payment for that. Jadi kalau you rasa sesuatu you want to ask, you can PM me or PM Samsul, ataupun you boleh tulis di wall saya, ataupun you boleh tulis di Facebook saya sekarang ni. Nanti saya akan jawab lain masa. Cik Samsul, anything you want to say before we close today? Satu perkara yang perlu disedari oleh usahawan juga, kadang-kadang kita rasa kita perlukan knowledge lagi, sebab dia knowledge ni dia addicted. Dia addicted tau. Kita rasa nak belajar kan, seronok nak pergi seminar, bagus lah, which is good, bagus. Tapi kadang sebenarnya kita perlu sedari bahawa yang kita perlukan bukan knowledge, tapi pembangunan diri daripada sudut pembangunan emosi dan juga kognitif tu. Daripada situlah yang perlukan coach. Itulah kepentingan coach sebenarnya. Dia mempersediakan diri seseorang tu lah. Supaya dia sentiasa bergerak ke hadapan. Jadi dia dia berteras pada bumi yang nyata lah. Sebab kadang saya sendiri pun memerlukan somebody else to coach me, because there are things yang kita ada blind spot. Kadang-kadang kita tak nampak, orang nampak. Tapi diri orang kita nampak, diri kita susah nak nampak. So unless coach pegang cermin mata kita, baru kita nampak. Jadi coach tu seorang yang pegang cermin lah, umpama mirroring. Dia mencerminkan keadaan kita. Okey. Jadi macam mana hari ni? Apa pendapat? Apa yang Cik Samsul dapat hari ni kita sembang sebagai penambahan? Sebagai seorang usahawan, seorang coach, seorang konsultan dan sebagainya, apa yang dapat perbincangan dalam masa setengah jam ni? Share sikit sebelum kita buat penutup. Jadi Alhamdulillah, kalau biasanya bila sebut perkataan coaching ni, macam saya lah dulu kan, sebelum berguru dengan master coach kan, bila sebut coaching tu dalam kepala tu coach macam sukan lah kan, coach tunjuk. Tapi sebenarnya bukan begitu. Dia coach ni terutamanya saya bercakap dari sudut interdevelopmental school lah, school of thought ni. Dia sebenarnya mengangkat pembangunan emosi dan kognitif seseorang individu. Maknanya kita kadang kita tidak sedar sebenarnya jawapan sudah ada. Tapi dengan adanya sesi coaching ni, dia akan melihat kita daripada dalam. Potensi tu daripada dalam diri. Kan macam saya buat coaching baru ni, saya tanya dia pernah tak hadiri sesi macam ni. Dia kata tak pernah. Sebab saya tak bagi jawapan kan. Saya tak bagi jawapan. Dia sendiri akan keluarkan jawapan tu dan dia rasa barulah dia sedar bahawa diri dia ni sebenarnya tak adalah teruk sangat. Kan? Dia rasa dia intelligent sebenarnya. Barulah sedar. Sebab dia melihat dari dalam keluar. Dia panggil self realization lah. Diri sendiri yang sedar. Kan?
Sebagai seorang coach, saya tak bagi jawapan, tak bagi apa, tak ada. Hanya melalui pertanyaan saja. Kan? Sebab tu dalam sesi coaching ni, klien yang akan cakap. Lebih. Macam tu. Okey, kalau tak ada apa dah, saya ucapkan ribuan terima kasih pada pertama kali kita punya tetamu Cik Samsul. Seorang lagi tetamu kita tak dapat hadir. Okey, mungkin sama ada dia tak dapat hadir ataupun dia tak mau hadir, saya pun tak tahu. Jadi saya dah hantar jemputan dan terima kasih Cik Samsul. Nanti mungkin ada di ruang yang tertentu, kalau Cik Samsul ada tajuk topik, Cik Samsul boleh kita buat lagi, Cik Samsul ataupun boleh bagi topik, idea. Dan saya buka juga kepada sahabat-sahabat yang mengikuti ni, yang buat sharing ni, sila kemukakan tajuk-tajuk yang relevan, yang praktikal, yang you rasa perlu kita buat perbincangan. Dan jika perlu tuan-tuan pun boleh masuk sama, saya boleh forward kat tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh masuk buat perbincangan di dalam Facebook. Yang kedua, saya akan masuk lepas ni masuk dalam kita punya saya punya YouTube. Jadi dari situ you boleh share, right? Kalau Facebook ni dia susah sikit, you boleh share sebab benda tu dia tak putus. Alright. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi ruangkan masa sekali tetamu kita Cik Samsul. Ini tahap yang kedua yang meliputi pagi tadi kita go straight a lot of things. Ini more on elaboration on certain aspect of our discussion based on yesterday juga, based on pagi tadi juga. That mean on leadership, right? Kita cakap pasal kepimpinan untuk melaksanakan perancangan. Jadi nak melaksanakan perancangan tu merupakan sesuatu yang kita memerlukan pendedahan, pengalaman, konsep yang kita pegang, kita punya mengatasi kita punya blind spot. Jadi yang kedua, we face in a world of full with uncertainty. Banyak benda uncertainty. Kita tahu VUCA, tapi pagi tadi, tengah hari tadi, saya bukan saja cakap VUCA, saya cakap dia panggil TUNA, TUNA, yang ni dipakaikan oleh Oxford di UK, ada ekonomi dia panggil TUNA. Jadi lihat sesuatu daripada turbulent time, yang kedua terus uncertainty, ketiga novel. Bila keadaan itu kita kena buat sesuatu yang baru langsung. Yang last sekali baru tengok daripada segi ambiguity. Bila ambiguity kita kena clarify benda tu. So apa yang kita bawa ni merupakan perbincangan nak menyelesaikan sesuatu yang dulu mungkin kita tak clear, dengan perbincangan macam ni insyaAllah kita ni rasa lebih jelas. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih yang dapat masuk. Tengok apa ni Cik Zain pun mau masuk. Terima kasih Kak Sulaiman Aris, termasuk Dr. Tina dan Asnul Full. Ucapan ribuan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pula esok around pukul 12. Janganlah pergi ke mana-mana. Besok pukul 12. Interesting lagi topik. Kalau tuan-tuan ada apa, sila share ni. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf silap cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.